Salam sejahtera, saya ucapkan kepada pensyarah Encik Wan Naim, saya Wizingi akan membuka tirai untuk pembentangan video dengan isi kandungan pembentangan tersebut, iaitu konsep dan definisi, ahli kumpulan, maklumat, objektif, langkah-langkah keselamatan, do's and don'ts, peralatan, aktiviti air, kayak. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Kalau tak biasa dengan air, maka tak suka. Lantaran itu, kita perlu mengenal pasti kemahiran rekreasi air untuk membina keyakinan diri dalam air. Setelah kita menguasai kemahiran tersebut, kita akan dapat mempamerkan pelbagai ragam dan aksi seperti mengapungkan diri, berenang dan menyelamatkan diri. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya yang pakar dalam kemahiran rekreasi air. Matlamat kemahiran rekreasi air adalah untuk membina keyakinan di air, mendedah peserta kepada teknik asas renang, serta teknik menyelamatkan diri di air dengan membina kecerdasan fizikal dan merangsang keseronokan di kalangan peserta. Melalui kemahiran rekreasi air, kita boleh mencapai objektif yang berikut, iaitu membina semangat kendiri dan keyakinan di air, melatih kemahiran mengapungkan diri di kalangan peserta, melatih kemahiran asas renang di kalangan peserta, melatih kemahiran menyelamatkan diri sendiri ketika melakukan sebarang aktiviti air, dan akhir sekali, mendedahkan peserta terhadap teknik dan tata cara menyelamatkan di air. Aktiviti rekreasi air yang pertama ialah kenal pasti kemampuan diri ataupun ahli keluarga ataupun ahli kumpulan sendiri di air. Yang kedua, kenal pasti dan patuhi papan tanda ataupun bendera keselamatan. Yang ketiga, perlu mengetahui teknik menyelamatkan diri iaitu survival di air. Yang keempat, sentiasa menggunakan pelampung ataupun jaket keselamatan mengikut kesesuaian. Pasti risiko yang berkemungkinan berlaku atau yang ada di badan air. 6. Taklimat keselamatan. 7. Sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan bahaya. 8. Bergerak ke tempat yang lebih selamat sekiranya berlaku ketegangan. Yang ke-9, dapatkan maklumat tentang keadaan cuaca pada hari tersebut. Yang ke-10, mengetahui teknik menyelamatkan orang lain di air. Yang ke-11, sentiasa mengawasi keselamatan diri, keluarga dan juga ahli kumpulan. Yang ke-12, sentiasa berteman dan sentiasa memaklumkan pergerakan kita kepada rakan-rakan ataupun orang sekeliling. Yang ke-13, adakan pelakon kontingensi sekiranya berlaku kemalangan seperti lemas dan lain-lain. Jalankan aktiviti rekreasi air. Yang pertama ialah jangan berada di dalam air terlalu lama ataupun ketika penat. Yang kedua, jangan melanggar peraturan ataupun papan tanda ataupun bendera keselamatan. Yang ketiga, jangan melakukan aktiviti air di kawasan air yang tidak memasang papan tanda keselamatan. 4. Jangan melakukan aktiviti air di kawasan yang anda tidak ketahui keadaannya. 5. Jangan melakukan aktiviti air jika tidak sihat. 6. Jangan berenang ketika terlalu kenyang atau terlalu lapar. Yang ke-7, jangan melakukan aktiviti di air jika air mula pasang, mula surut dan juga cuaca dalam keadaan yang buruk. Yang ke-8, jangan berenang atau menyelamatkan mangsa yang sedang lemas jika tiada pengetahuan dan tidak tahu kemahiran menyelamatkan di dalam air. Yang ke-9, jangan mengabarkan siren atau bunyi amaran yang dikeluarkan. Yang ke-10, jangan bergerak kasar semasa ataupun berhampiran dengan air. Saya akan bercakap mengenai peralatan keselamatan di air. Peralatan keselamatan di air wajib dimiliki oleh seorang individu, kelompok dan perusahaan yang menawarkan perkhidmatan transportasi sehinggalah aktiviti rekreasi berkaitan dengan air. Mari kita lihat apakah peralatan-peralatan keselamatan yang diperlukan jika kita menjalankan aktiviti berkaitan dengan air. Alatan keselamatan. Yang pertama, stretcher. Stretcher digunakan untuk membawa dan memindahkan pesakit yang cedera ke tempat lain. Yang kedua, kotak pertolongan cemas. Kotak pertolongan cemas ini mengandungi koleksi bekalan dan peralatan yang digunakan untuk memberi rawatan perubatan. Yang ketiga, AED ataupun Automatic External Defibrillator. Ia digunakan untuk menyelamatkan pesakit yang diserang sakit jantung secara tiba-tiba. Selamat sejahtera, saya Eka Platcom. Hari ini saya akan membentang tentang alatan komunikasi. Terdapat 3 jenis alatan komunikasi, iaitu whistle, pembesar suara dan walkie-talkie. Alatan komunikasi ini digunakan untuk memberi isyarat atau amaran bahaya ketika berlaku kecemasan. Seterusnya, saya akan membincang tentang alatan menyelamat. Terdapat 4 jenis, iaitu pelampung cincin, liuk menyelamat, tali menyelamat dan kayu menyelamat.
Pelampung cincin digunakan untuk menggampungkan orang di atas air. Manakala tiup penyelamat digunakan untuk membantu menyokong berat badan mangsa dan penyelamat. Tali menyelamat rescue rope digunakan untuk memudahkan penyelamat menaikkan mangsa. Manakala kayu menyelamat digunakan untuk menarik mangsa dari dalam air. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Rekreasi air. Rekreasi air yang pertama ialah kayak. Kayak merupakan kenderaan air yang mempunyai geladak terbuka iaitu sit on top atau geladak tertutup iaitu sit inside. Menggunakan dua bilah mata dayung dan didayung secara berlunjung. Kayak juga terbahagi kepada 3 jenis iaitu Majesta, Autosport dan juga Slalom. Kayak merupakan media pelepasan tekanan dan juga tempat menimba ilmu pengetahuan. Selain itu, kayak mampu menimbulkan semangat kepimpinan dan mewujudkan kesedaran serta tanggungjawab ke diri. Dengan kayak, kita mampu mengembara ke tempat yang terpencil dan menarik dan mencari kawan yang mempunyai sama minat dengan kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syawal bin Mukhtar. Saya akan membentangkan tentang aktiviti renang. Definisi renang: bergerak atau melintas melalui air dengan menggunakan gerakan tubuh iaitu kaki dan tangan. Renang juga menggunakan kaedah kombinasi teknik pernafasan, lihan tangan dan juga telangan kaki yang dapat membawa perenang berenang dengan lebih laju dan jarak yang lebih jauh. Seterusnya, tujuan berenang. Tujuan berenang adalah untuk melatih diri untuk mempunyai keyakinan yang tinggi ketika berada di dalam air. Kerana jika berenang, ia hanya bergantung kepada keupayaan diri untuk mengapukan diri sendiri. Berenang juga dapat memberikan kesan yang baik pada diri sendiri dari segi fizikal dan juga mental. Serta ia juga dapat menyelamatkan nyawa sendiri ketika berlakunya kemalangan seperti terjatuh di dalam air kerana terdapat kemahiran berenang dalam diri sendiri. Selepas itu, kebaikan berenang. Kebaikan yang pertama adalah dapat menguatkan otot. Yang kedua, dapat meningkatkan stamina dan juga ketahanan badan. Yang ketiga, dapat membakar kalori. Yang keempat, dapat meningkatkan keseimbangan diri. Yang kelima, dapat mengurangkan stres. Seterusnya tentang peralatan renang. Yang pertama adalah baju renang. Yang kedua ialah pelampung. Yang ketiga adalah jaket keselamatan. Dan yang keempat adalah kacamata renang. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Subadi dan pada video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang aktiviti snorkeling. Yang pertama, apakah itu snorkeling? Snorkeling boleh didefinisikan sebagai satu aktiviti melihat ikan dan terumbu karang dasar laut di pulau-pulau talikan pelancongan melalui atas permukaan air dengan menggunakan peralatan seperti mask, snorkel, PDF, iaitu personal flotation device dan fins. Mari kita lihat dia punya contoh peralatan ni. So, ini adalah antara peralatan yang digunakan untuk melakukan aktiviti snorkeling. Seperti tank, snorkel, mask, fins, glove, boots dan banyak lagi lah. Kemudian, mari kita lihat tujuan snorkeling. Tujuan snorkeling ada banyak. Saya akan beritahu 4. Yang pertama, antara tujuan snorkeling ialah dapat melihatkan minda, fizikal dan mental. Yang kedua, dapat mencari ketenangan dari kesibukan bandar. Yang ketiga, iaitu antara hobi dan minat. Yang keempat, menghayati sumber-sumber alam terutamanya kehidupan laut. Semoga itu saja dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum, saya Arif Firdaus bin Noyasani dan akan menerangkan aktiviti rekreasi seterusnya iaitu white water rafting. Juga dikenali sebagai berakit arus deras. White water rafting ini merupakan aktiviti mengharungi sungai jeram. Tujuan kita melakukan aktiviti ini ialah untuk menceburi ikan baru yang mencabar atau sebagai hobi dan minat terhadap suka itu atau semata-mata untuk kepuasan sendiri. Peralatan penting untuk aktiviti white water rafting ini ada 5, iaitu personal floating device, helmet keselamatan, rai bag, paddle dan throw bag. Hai sekali, jika anda berminat untuk melakukan aktiviti ini di sekitar Perak dan Selangor, kita ada 3 kawasan yang jadi minat ramai, iaitu pertama Ulu Slim River di Tanjung Malim Perak, Kuala Kubu Baru River di Selangor dan Sungai Kampar Gopeng Perak. Itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, jangan sangka air yang tenang tiada buaya dan jangan fikir mandi di sungai tiada hidupan yang berbahaya. Sila berwaspada semasa berekreasi di air. Utamakan keselamatan diri.